Assalamualaikum dan selamat datang ke Aklus Bernama Web TV. Saya Azlina Sani. Bersama kita pada hari ini Nurmaliza Mahadi merupakan seorang pengasas projek Kasih For You. Selamat datang Puan ke program kami pada hari ini. Okey Puan, boleh ceritakan sedikit bagaimana tercetusnya idea untuk membantu golongan gelandangan di ibu kota? Okay. Memang saya dan suami memang nak buat satu program untuk membantu masyarakat. Instead of kita tanya apa masyarakat boleh buat kat kita, kita nak buat untuk masyarakat. Saya fikir ada macam-macam plan bila nak buat projek untuk masyarakat. Salah satunya kita nak buat pusat perlindungan ibu tunggal lah, nak buat pusat tahfiz lah, nak buat rumah anak yatim lah. Tapi bagaimanapun kami sedar nak buat benda-benda tu semua memerlukan belanja yang besar. Until satu hari waktu saya belajar di UKM, saya membantu seorang pensyarah untuk mengedarkan makanan untuk PTV Kitchen Soup pada ketika tu, bagi makan pada gelandangan. Lepas tu waktu tu saya fikir okey, ini yang paling senang, kita masak dan bagi makan pada gelandangan. So pada 10 November 2013 kami masak kat rumah dan hantar makanan di gelandangan. Daripada situ sehingga hari inilah kita terus beri makanan kepada gelandangan dan golongan miskin bandar di Kuala Lumpur. Okey, bagaimana tercetusnya memilih nama Kasih For You? Mungkin ada keunikan nama tu ataupun ada cerita di sebalik nama Kasih tu. Okey, waktu kami buat projek ni dulu tak ada nama actually. Just suka-suka nak bagi makanan. But then bila tiba masa where kita kena ada nama lah kan. Kami ada anak bongsu nama Kasih. Bila saya tanya suami saya, nama apa kita nak buat? Dia kata, why don't we do Kasih For You? So sampai sekarang nama dia Kasih For You. Okay. Saya fikir bila kita nak buat projek-projek macam ni, especially macam kami, kita tak ada dana tetap. Memang masa mula-mula tu dana yang ada sangat limited lah, because dana kami sekeluarga je. Saya fikir cabaran besar dia bila kita dapati setiap minggu makanan yang kita sediakan tu tak cukup. Dia bertambah. Tapi waktu tu masih mungkin kami boleh cope lah, kita guna dana sendiri lah. Tapi lama-lama bila ramai kawan-kawan dah join, kita pun dah buka page projek Kasih For You di Facebook. Kita mula terima, sebab orang lihat kita buat program yang konsisten kan, orang mula datang membantu lah. Okey, mungkin orang ramai di luar sana ingin mengetahui berapa ramai sukarelawan yang turun di Medan Tuanku pada setiap hari Selasa. Buat masa ni sukarelawan kita ada lebih kurang 20 orang. Separuh daripada sukarelawan ni sebenarnya adalah dibawa oleh seorang pensyarah, iaitu Profesor Dr. Adib daripada Kolej Kedua Universiti Melayu. Kerana daripada awal lagi beliau dah terlibat dengan projek Kasih, membawa air minuman. Di samping dia bawa air minuman, dia bawa student-student dia sekali ya. Jadi 20 orang sukarelawan tu, 10 orang datang daripada UM dan separuh lagi tu datang daripada kawan-kawan kami sekeluarga lah. Okey, jumlah gelandangan yang datang di situ, mungkin di sekitar itu orang ramai yang mengetahui gelandangan kat situ. Mungkin ada yang betul-betul gelandangan dan ada yang ambil kesempatan. Boleh Puan terangkan bagaimana golongan gelandangan tu sebenarnya? Okey, yang kita beri makanan setiap Selasa malam ni jumlahnya 450 orang. But bagaimanapun mereka bukan semuanya gelandangan. Saya bagikan mereka pada dua kategori besar. Satu gelandangan, satu lagi adalah actually miskin bandar, urban poor di Kuala Lumpur. Dan daripada gelandangan ni pun saya fikir ramai orang salah faham dengan gelandangan ya. Ramai orang beritahu saya, kenapa bagi diorang fish, why don't we teach them how to fish? Tanpa mereka mengetahui hakikat sebenar gelandangan. Bukan semua gelandangan ni sebenarnya malas. Kalau daripada separuh daripada gelandangan ni, saya boleh andaikan less than 5% sebenarnya pemalas. Selebihnya bekerja. Ada yang bekerja. Kenapa mereka jadi gelandangan? Kerana keluarga mereka di kampung lebih memerlukan gaji mereka. So what they do is diorang hantar 3/4 daripada gaji balik ke kampung. 1/4 mereka gunakan untuk sewa di Kuala Lumpur. Duit tu tak cukup nak sewa bilik ke sewa rumah jauh sekali. So they choose to be gelandangan. And then untuk urban poor, of course mereka bekerja.
Tapi gaji yang mereka dapat mungkin tak mencukupi untuk mereka membeli makanan lah. So bila dia ada makanan percuma, wang yang mereka dapat tu dapat di maksimumkan untuk perkara-perkara lain. Okey, setiap projek yang dilakukan mungkin mempunyai objektif dan matlamat dia sendiri. Mungkin Puan Normaliza boleh terangkan objektif untuk projek Kasih For You kali ini. Objektif projek Kasih For You, sebenarnya saya memandang projek Kasih For You ni sebagai satu platform aja. Kita memang dalam kebanyakan masa kita nak bagi makanan pada gelandangan bersesuaian dengan sabda Rasulullah, sebarkan salam dan berikan makanan. So berikan makanan kita buat. Objektif lain yang saya mahu menekankan kepada masyarakat di luar sana, especially bila projek Kasih For You adalah antara projek yang popular antara pelajar-pelajar universiti. Kita bukan saja terima pelajar daripada Universiti Melayu, pelajar tetap, kita juga terima daripada UPSI, USIM, dan beberapa universiti lain datang jadi volunteer. Dan pelajar-pelajar ni juga saya rasa daripada perjumpaan saya beberapa tahun dengan pelajar, konsep mereka nak jadi sukarelawan kena kaya, which is not true at all. You boleh, saya beritahu mereka, anda boleh jadi sukarelawan dengan mengedarkan pensel yang dibeli dengan harga 50 sen sebatang. You boleh jadi sukarelawan kat masjid susun kasut, for example. Tak ada siapa berlantik you, tak ada apa-apa kumpulan, you just susun kasut untuk nampakkan masjid tempat yang kemas. Boleh susun telekung, susun sejadah. Dekat universiti yang you ada, hari Jumaat you boleh beli 5 botol air mineral, kos you RM5, letak kat masjid untuk orang minum. Macam-macam benda boleh buat actually. Bila you cuti sekolah, you balik kat kampung, you pergi kat sebuah kampung, you panggil 2-3 orang, you ajar budak-budak matematik, for example. Ini yang saya nak semarakkan dalam platform projek Kasih For You. Okey, mungkin projek Kasih For You bukan sahaja memerlukan RM1, tapi mereka memerlukan khidmat lain seperti perubatan atau ubat-ubatan untuk para golongan gelandangan. Mungkin Puan Normaliza boleh ceritakan sikit ataupun perlukan lagi bantuan untuk diwawarkan kepada NGO yang lain untuk sama-sama turut membantu. Buat masa ni saya fikir projek Kasih For You, kita punya objektif semua tu beri makanan lah. Kita tak menekankan sangat macam aspek ubat-ubatan kerana kita tak ada kepakaran dalam bidang tu. Walau bagaimanapun saya fikir selain daripada bantuan wang ringgit dan wang ringgit dan makanan, saya fikir bagus juga jika ada grup-grup yang tertentu yang boleh datang untuk membantu gelandangan ni dengan makanan-makanan kering macam biskut yang tak perlu dimasak tapi boleh segera dimakan, dan juga bantuan selimut. Sebab saya perhatikan when we talk about gelandangan ni, kebanyakan mereka kalau dia tidur dia tak ada alas, tak ada selimut. Mungkin alas tidur dan selimut sangat membantu buat masa ni. Okey, Ramadan pun hendak datang lagi. Jadi apakah projek ini berjalan seperti biasa dan bagaimana pelibatan sukarelawan pada bulan puasa? Okey. Since this, saya rasa ini adalah Ramadan ketiga projek Kasih. Masa memberi makanan masih sama, pukul 9 malam. Saya yakin volunteer yang datang masih volunteer yang sama, tak ada isu. Cumanya mungkin sedikit kelainan tahun ni sebab Selasa malam adalah malam hari raya untuk untuk projek yang kelima, sebab kita ada 5 Selasa dalam Ramadan ni. Jadi actually masa malam kelima tu kita plan nak berbuka puasa di tapak Medan Tunku tu, dan sama-sama berbuka puasa, solat maghrib dan juga makan-makan bersama gelandangan. Dari segi account number, yes. Buat masa ni projek Kasih For You dah didaftarkan under Pertubuhan Kebajikan Kasih For You Malaysia, tapi kita masih dalam proses untuk membuka akaun rasmi projek. Buat masa ni siapa-siapa yang nak menyumbang boleh masukkan ke dalam akaun saya di Maybank. Boleh lawat page projek Kasih For You, dekat situ ada maklumat mengenai bank account yang boleh disalurkan sumbangan yang dedicated untuk projek Kasih For You. Okey, ini pandangan peribadi Puan untuk mendekati golongan gelandangan ini. Mungkin orang seperti Puan yang boleh berbicara tentang gelandangan.
Jadi macam mana keperluan untuk golongan gelandangan yang berbina semula kehidupan mereka? Mungkin ada cara tersendiri dari segi psikologi atau nasihat atau perlukan orang-orang lain untuk membantu? Once kita bincang pasal gelandangan lah, gelandangan yang betul-betul tak ada pekerjaan, duduk dekat jalanan, sebenarnya bantuan untuk mereka ni, kalau kita nak bantu, dia terlalu banyak isu yang melibatkan diorang. Pertama, kadang-kadang mereka tak ada ID, mereka warga negara Malaysia, IC dah hilang berkali-kali, nak bayar denda dah tak ada duit, so diorang tak pergi. Lepas tu kedua, kalau kita bantu mereka dari segi pekerjaan, self esteem mereka tak sama macam self esteem orang lain. Since saya fikir bukan semua masyarakat, tapi segelintir masyarakat mungkin pandang rendah pada dia, menyebabkan dia rasa macam kalau kerja dia tak selesa, orang tanya dia beberapa soalan, contohnya duduk kat mana, kenapa tak kerja. And then perkara lain daripada tu, dengar cerita nak kerja ni macam senang kan, macam pergilah kerja cuci-cuci pinggan kat kedai mamak, dengar macam senang. Betul ke sesenang tu nak cari kerja kat kedai mamak? Mungkin kita dua orang malam ni boleh pergi cari kerja kat kedai mamak kan? Cuci pinggan, saya tak rasa kita dapat. Kerana bila kita datang macam tu, orang ada 1001 macam soalan. Betul ke dia orang ni, nak tipu ke, nak apa ke? Jadi end up mereka tak bekerja. Dan kalau kita perhatikan orang bekerja, katalah mereka dapat bekerja sebagai cashier, hari ni mungkin mereka ada baju nak datang kerja esok, bukan mereka selas pinggang kan. Saya rasa ini yang masyarakat tak begitu faham. So kalau nak bantu diorang, saya nampak kita kena ada satu dedicated NGO yang memang dah ada dah, dedicated NGO yang buat street interview mereka apa yang nak buat dan bawa mereka bekerja. Some of them tak survive lama dalam pekerjaan tu, tapi saya yakin ada beberapa orang yang survive. Mungkin keinginan untuk bekerja tu sangat tinggi, menyebabkan mereka terus bekerja. Tapi selebihnya nak bekerja tapi semangat tak begitu kuat lah. Itulah cara actually kita nak bantu gelandangan, cara yang sangat tersusun dan teratur. Dia tak boleh macam hangat-hangati ayam nak bantu mereka. Mungkin puan tahu atau tidak mengenai macam adanya wujudnya program-program untuk golongan gelandangan ni, untuk mereka join bidang pekerjaan semula. Sekiranya tiada, apakah pandangan puan sendiri untuk bagi golongan gelandangan ni ada pekerjaan tetap? Macam saya kata tadi lah, kita dah ada NGO yang buat street interview untuk mereka. Cuma mungkin saya fikir, since ini bukan bidang saya sangat, saya berfikir mereka ini perlu diberikan motivasi secara berterusan bila mereka dah dapat kerja. Jadi bila motivasi berterusan yang diberi kepada mereka, saya fikir semangat mereka untuk kerja ni agak lama. Dan mungkin untuk first month tu kan, mereka kena ada mentor yang sentiasa membantu mereka untuk stay dalam job tu. Selepas sebulan saya rasa mereka okey. Tetapi walau bagaimanapun, ada di antara gelandangan ni saya fikir dia tak bekerja lama dengan pekerjaan-pekerjaan dia cari oleh NGO untuk mereka, kerana mereka kurang minat dengan apa mereka buat. Mereka diletakkan dekat situ sebab itu saja yang layak untuk mereka. Sebab saya fikir bekerja, semua orang pun sama, bekerja sama ada berpangkat atau tak, we need to love the job. Itu saya fikir. Sebenarnya tidak mudah kepada masyarakat di luar sana untuk mengenali gelandangan. Bagi saya sebagai sukarelawan untuk Kasih For You, kami turun untuk merasai bagaimana pengalaman tersebut setiap malam Selasa. Jadi kepada orang ramai di luar sana yang sudi untuk membeli sumbangan, untuk memberi dana bagi membantu Kasih For You, dialu-alukan. Jadi boleh berjumpa dengan Puan Norma Malizah di Medan Tuanku setiap hari Selasa pukul 9 malam. Sekian sahaja untuk Up Close bernama Web TV. Saya Azlina Sani. Nama saya Hasnul Effendi bin Nordin. Para mahasiswi dan mahasiswa di luar sana, marilah bersama kami STAI kami beri sumbangan daripada segi wang ringgit ataupun tenaga. Tak kisah, kami sedia menerima. Dan program ini bukan saja dapat membantu kalangan gelandangan ni, malah dapat mengeratkan silaturahim antara pelajar-pelajar kat Malaysia ni. Hai, nama saya Fatina Jiha. Di sini saya ingin mengajak everyone out there, especially our teenagers, remaja yang tengah dalam college ke or belum masuk college lagi, to
join our program on every Tuesday night. And I'm very happy doing this. Saya sangat happy buat perkara ni. So saya harap semua orang dapat meluangkan masa mereka untuk join program ni lah. Terima kasih. Sama-sama. 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 Sama-sama. Satu cerita, satu bangsa, satu Malaysia. Terima kasih kerana datang hari ini. Saya amat berbangga dan happy sekali. Sebelum bulan puasa kita buat pelancaran single Hazami dan juga Irazi. Sebelum tu saya ingat terima kasihlah kerana support yang ada daripada pihak media dan rakan-rakan dan rakan artis juga. Kalau macam tu saya nak jemput penyanyi dululah. Nak tengok penyanyi ke atau nak sembang dulu? Aku handaikan dia yang selalu sisiku. Di mana keinginanku, di mana kemauanku selalu. Please don't go away, stay with me. I promise that I'll stay. Please don't go away, stay with me. I promise that I'll stay.
benda satu dan sebenarnya waktu adalah eksperimen saya sebenarnya. Lagu yang memang saya hasilkan untuk hari besar saya dan juga saya nak something different. Kita nak cuba nak ikutkan dalam peredaran masa sekarang ni, music punya trend dan juga it's a bit catchy song. Tak, actually lagu ni memang kita sometimes kita tengok juga drama, kita tengok juga movie kan. Jadi it's something that melodi yang ada dalam kepala saya saya try to create something that yang ada connected dengan inner world punya kita tak tahu market kita sekarang ni. Jadi kita nak cuba something yang saya rasa yang mungkin ada yang pernah buat, mungkin ada yang tak pernah buat. Bagi saya baru tengah buat lah ni. Sebab tu saya cakap tadi eksperimen saya dan saya nak cuba keluar daripada kapasiti saya. Saya pada zone selesa saya menyanyi lagu ballad. So maybe someone will ask me, why, kenapa awak buat lagu macam ni? Dan niat saya adalah satu benda, saya nak hasilkan dalam mini album saya berbentuk lagu macam ni. Saya dah plan dah, ada seorang komposer. Pasti anda tahu dengan siapa yang akan saya bekerjasama. Beliau juga sama dengan saya hari ini. Dan saya nak cuba teroka yang komposer daripada Malaysia. Kita nak working together, kita nak tengok sejauh mana kita boleh collaborate untuk menghasilkan satu benda yang baru dan lama, kita combine. Okey, sejujurnya sebenarnya memang ada yang usia-usia artis baru yang menanya saya, menyoal saya nak buat lagu dan inginkan lagu daripada karya saya. Tapi sebab itulah saya cakap tadi, saya apabila saya dah selesai hasilkan saya punya lagu, iaitu lagu terkini itu Stay, lepas ni akanlah ada artis yang baru. Sebenarnya lagu ni memang ada drama director dan juga producer yang buat drama dan movie ada minta dengan saya lagu ni. Jadi inilah urusan daripada management saya. Sebelum ni memang saya diminta oleh orang lain daripada director lagu seperti Sepenuh Waktu dan juga Maafkan Aku. Dan sekarang ni kita tengah deal dengan a few production company dan kita akan deal dengan mereka inginkan lagu Stay ni. Plans kita dah buat actually daripada awal tahun daripada tahun lepas, 7 tahun lepas kita dah ke KK, kita dah ke universiti di KL, kita dah pergi rata-rata universiti, kita dah pergi buat apa? Kita buat radio kan. Kita dah lama actually kita buat benda ni. Cuma officially kita lancarkan ini hari ini sebab secara official kita nak katakan bahawa saya sudah pun keluar dengan single terbaru Cinta ini. Cuma masa tu bila tak official, peminat tanya, ni lagu baru ke? Abang Azwar Zakaria dengan Amiruddin Karim, dia orang ada manager saya di Cloudworks Entertainment. Mereka menggunakan satu sisi marketing atau promosi yang lain daripada apa yang saya belajar dulu lah 10 years ago. Very nice. Sekarang trend music very nice. Dia ada dia punya time dia. Ada time rock, ada time R&B, ada time ballad, ada time Nusantara, ada time ethnic Malaysia. So sekarang ni adalah dulu basking, sekarang ni dah jadi macam trend lain sikit daripada basking kan. So saya mengikuti perkembangan muzik semasa sebab bagi saya kena tahu. Maksudnya saya takkan berubah menjadi baskers ke whatever, tapi saya akan gunakan elemen-elemen itu dalam lagu-lagu saya yang terbaru ni lah. Dan macam lagu Cinta Idea, kalau boleh dengar betul-betul, muzik dia seakan-akan tak ada. Tapi vokal saya yang cubalah kan hari ni sebab tak tidur semalam. Melodi lagu tu saya bawa secara gitu, tapi piano macam nak tak nak je main. Kenapa begitu nak macam itu kan? Suara cakap lain, suara nyanyi lain. Dia ni projeksi dia tu. Dan saya dah buat satu macam senarai yang artis saya ingin membuat duet. Dan actually kalau nak tahu yang paling yang saya dapat, yang saya nak buat adalah masa yang bersama di BPPH. Saya bersama-sama dengan artis yang ada 8 orang kat situ. Dengan Daya dan Faizal. So, kalau kita boleh agak lah, dengan Daya mesti ada insyaAllah. So, artis yang menyanyi bersama saya 8 orang itu, diorang akan buat dengan saya lah antara individually, diorang seorang demi seorang akan buat
dengan saya duet lah. Actually, kalau single raya saya masih mempromosikan lagu Menanti Pulang. Dan lagu tu dah keluar 2 tahun lepas. Actually, sebenarnya belum lama lagi. Belum lama dalam 4 ataupun 5 lagu raya yang saya tak release lagi. Tapi saya rasa biar saya pelan-pelan lah, sebab lagu raya mengambil masa untuk tak tangkap di hati. Sebab lagu-lagu lama kan masih lebat kan, masih orang pegang kan. Menanti Pulang adalah lagu yang saya promote. Dia berletak Zati. Dia tanya soalan macam ni, jadi saya tanya balik soalan ni dekat manager saya, Ansar Zakaria dan Amir Radikari. Dia orang cuma jawab macam ni je. It all depends on you, Azali. You want to do it, do it. Masalahnya sekarang saya sibuk dengan benda-benda macam ni. Macam launching saya. Saya sibuk membuat lagu-lagu untuk lagu-lagu untuk Daira Faiza, untuk Izmat Harun, untuk Maisara Ukulele, untuk yang ni. Dalam event ni saja dah 4-5 orang datang nak lagu. Jadi saya terikat juga dekat rumah dalam studio saya kan, studio rumah saya. Dan lepas ABP hari tu, dalam 2 minggu tu saya siapkan 2 lagu. Siap dengan susunan muzik semua. So, I tak boleh nak cakap ada ke tak. Sebab yang ABP tu je 2 bulan. ABP tu je 3 bulan kita practice. Like that, Azami is, I am a performance punya person. So, I would love to do Azami and Friends concert or Azami and Friends. Macam Datuk Siti Nurhaliza buat Datuk Siti Nurhaliza and Friends kan. Tapi my style, piano,